Okay, start. Biasa? Boleh. Biasa? Ready. Ni dah kenapa ni? Ni dah kenapa ni? Rebok tu ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke diskusi ilmiah bagi kumpulan kami. Sebelum kita mulakan tajuk kita, marilah kita memperkenalkan diri. Saya Muhammad Adam Mazid bin Muhammad Azam sebagai host. Sebelah kiri saya Muhammad Faris Syami, yang jadi driver Hadi Firdaus, dan sebelah driver ni Amirul Iqmal. Okey. Sebelum kita nak mulakan, saya nak petik satu artikel daripada Astro Awani. Pekerja jagaan didakwa dera rogol 91 kanak-kanak. Seorang bekas pekerja jagaan kanak-kanak di Australia didakwa dengan 1623 pertuduhan mendera 91 kanak-kanak, termasuk 136 pertuduhan rogol dan 110 pertuduhan persetubuh dengan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun. Laporan agensi berita Jerman. Okey, berkait dengan artikel ni, benda ni dia boleh berkait dengan juga kita seperti lawang sesawang pornografi yang semakin meluas dekat negara Malaysia ni. Jadi apa ulasan yang kita boleh bincangkan untuk hari ni dengan tajuk kita iaitu pornografi. Siapa nak mulakan dulu? So kita kasih dekat apa? Okay. Faris Syami. Berkait dengan topik yang dipetik oleh host kita ni, iaitu Adam, pornografi Okay, bagi saya benda yang Adam cakap tadi betul lah, berkait dengan artikel yang dibaca tadi. Pornografi sekarang sudah semakin meluas sekarang seperti yang kita tahu Memang sekarang dia dah tersebar, dan kanak-kanak sekarang di bawah usia umur 18 tahun dah terlibat dalam aktiviti seperti pornografi ni Sebab kanak-kanak zaman sekarang yang kita nampak diorang dah, macam mana kita nak cakap, parent diorang umur dari kecil, diorang dah dapat macam diorang punya phone, tablet So kita sebagai parent ni kadang cuai kita tak tengok pun apa yang anak-anak kita layari, apa yang diorang buat dekat kita, dia punya gadget yang diberi So potensi untuk kanak-kanak tu tersebar dengan pornografi ni adalah tinggi Sebab tu saya tak pelik lah dengan artikel yang dibaca oleh host kita tadi, Adam. So seterusnya saya nak tanya pendapat Mirul lah Saya. berkait dengan pornografi ni, Mirul Okey. Seperti apa yang Faris katakan tadi, pornografi ni dah semakin meluas sebabkan teknologi yang sekian ada. Bagi saya benda ni betul lah apa yang Faris kata, memang dah meluas, tapi semakin hari semakin teruk. Sebab sekarang teknologi makin canggih. Kita dah ada internet, dan internet pun sekarang dah 5G. Jadi sebarang maklumat sekarang boleh tersebar dengan lebih pantas. Jadi bagi saya perkara ini perlulah dibendung oleh mana-mana pihak, lagi-lagi pihak kerajaan dan juga ibu bapa, untuk mereka awasi setiap pergerakan ataupun informasi yang disebarkan. Bagi saya lah, perkara ni sememangnya lah, untuk pornografi ni perlulah dikawal. Sebab kita sebagai umat Islam, perkara ni telah diharamkan oleh agama kita sendiri. Sepatutnya perlulah pihak kerajaan lebih menekankan supaya perkara ini dapat dibendung. Itu dah untuk pendapat saya buat masa sekarang. Bagaimana dengan Hadi pula? So pada pendapat saya, seperti yang Amirul cakap tadi, teknologi zaman sekarang dah makin maju. So pornografi ni sangat bahaya sebenarnya. Dia bukan saja boleh merosakkan mental seorang individu itu, dia juga boleh mengakibatkan berlaku banyak jenayah yang kita boleh tengok pada zaman sekarang ni. Kita boleh lihat antara jenayah yang boleh kita tengok yang
dipaparkan di media sekarang, kes PDD. PDD tu PDD. Teruk. Dia tu bukan setakat mempornografikan apa. Macam mana? Itu molester. Kita panggil molester child molested. Dia banyak artis Hollywood yang memperdagangkan anak dia orang dekat apa PDD tu. So teruk lah. Itu salah satu jenayah yang kita kena elakkan untuk berlaku dekat Malaysia ni juga. Malaysia ni pun nak kira teruk juga sebenarnya. Banyak ni orang buat apa dekat Twitter tu, apa DSDS tu, aduh. Ada apa Twitter tu? Teruk. Saya pun tak berapa tahu sangat lah Twitter ni. Twitter ni tempat yang orang kata boleh memberi impak yang tinggi ke? Memberi impak yang tinggi terhadap masyarakat kan. Twitter ni teruk. Okay. Yang tu setakat tu je buat saya. Okay, baik Hus Okey, yang kita dapat dengar pada hari ni, okey, satu adalah tentang penggunaan media sosial. Okey, media sosial ni sekarang banyak kegunaan dia. Dia boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi nak bagi benda tu lebih baik, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam menjaga anak-anak lah. Seperti kita kena pantau, kena tahu apa yang diorang buat. Kalau boleh, ibu bapa ni dia kena setkan dekat telefon diorang tu child protection. Macam kurangkan jangka masa untuk diorang guna telefon tu. Selain tu, pendidikan awal dari tentang seksual ni perlu dididik dari muda lagi. Seperti contoh, ketika zaman persekolahan seperti sekolah rendah, sekolah menengah, di dalam subjek pendidikan jasmani banyak menerangkan tentang gejala-gejala seks, benda yang apa yang kita patut elakkan daripada terkena seks, dan banyak lagi lah caranya. Okay, selain tu jugalah ajaran agama dengan moral perlu dititik beratkan oleh anak-anak supaya mereka boleh jadi lebih kukuh membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Betul? Okey. Selain tu ada lagi apa nak tambah? Saya nak bahas sikit apa okay, terima kasih pada Adam. Saya nak mulakan apa yang dimasukkan pornografi. Sepanjang kita cakap ni, kita tak berikan apa takut kita punya penonton tak tahu apa masuk pornografi, apakah punca pornografi. Jadi izinkan saya lah untuk menerangkan sedikit sebanyak. Sila. Baiklah. Untuk pornografi ni dia untuk maksud yang lebih umum ialah suatu bahan seperti gambar, video ataupun apa-apa sebarang yang boleh disebarkan melampirkan aksi seksual secara implikasi dengan tujuan untuk merangsang nafsu seseorang. Jadi bahan ni sering disifatkan sebagai bahan grafik. Kadang-kadang ia menjadi tidak sesuai untuk tontonan umum kerana kandungannya yang anggap tidak senonoh dan tidak sesuai lah untuk sebarang masyarakat pun. Dengan itu pornografi ni telah dikuatkuasakan dan dilarangkan daripada semua negara, kebanyakan negara lah, untuk tidak memberi kebenaran untuk menyebarkan maklumat tentang pornografi. Jadi itulah sikit sebanyak tentang pornografi. Jadi saya teruskan lagi ya? Boleh. Sila. Okay. Itu baru saja maksud. Kita tak tahu apa gitu macam mana boleh tersebar. Untuk pengetahuan secara umumnya, kita boleh katakan maklumat ini, pornografi ini boleh tersebar disebabkan teknologi. Tapi teknologi tetap teknologi. Kita tak tahu macam mana boleh tersebar. Contohnya, saya akan bagi beberapa jenis punca. Pornografi ini terbahagi kepada beberapa punca. Sebagai contoh, yang pertama kita ada pornografi visual. Pornografi visual ni ialah berkaitan dengan mata. Jadi contohnya kalau kita melihat sesuatu ataupun dia macam ni, baik macam ni. Contoh dia, jikanya seseorang itu sedang menonton video yang tidak elok ataupun yang merangsang nafsu seksualnya, itu dikira sebagai pornografi seksual. Itu salah satu punca dia. Jadi kalau dia tengok, okay, itu pornografi visual.
Untuk yang seterusnya ialah pornografi audio. Audio ni ialah audio lah, mulut. Seseorang itu mendengar ke, dia dapat rakaman video, rakaman audio daripada mana yang tetap tujuan dia satu je, untuk merangsang nafsu. Itu dah audio. Dan ada lagi satu, iaitu tulisan. Tulisan ni memang dah lama dah berlaku. Sebab apa? Kalau tulisan ni bukan setakat orang nulis, tapi kalau orang baca pun dah kira tulisan juga. Sebab contohlah kita baca, dengan teknologi sekarang kita boleh tahu kan kita buka phone, kadang-kadang ada keluar maklumat yang kita baca teks daripada, contoh yang tadi kata Twitter, Facebook ke, artikel. Itu dah kira tulisan juga. Jadi bila seseorang itu membaca, itu dah kira pornografi daripada segi tulisan. Jadi kalau kita kaitkan ni semuanya banyak jenis dia. Sebab tu teknologi sekarang makin bahaya. Sebab benda ni contoh daripada visual, audio, benda boleh lalu daripada aplikasi. Contoh daripada YouTube, daripada WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Sebab sekarang ni teknologi makin lama makin moden, makin sukar untuk dibendung, untuk mengawal apa-apa maklumat untuk disebarkan. Jadi bagi saya perkara ni perlulah dikawal dengan lebih teliti. Jadi itu saja untuk daripada saya untuk seketika ini. Siapa nak sambung? Boleh. Okay Mirul, seperti mana yang Mirul cakap tadi pornografi ni ada banyak jenis, macam tulisan, visual, audio. So saya nak tanya Mirul, disebabkan macam Mirul pakar dalam tahu-tahu jenis-jenis pornografi kalau macam animation Animation? ya, animation. Contoh macam dalam siaran TV animation kan. Kalau animation pornografi tu macam mana nak tanya. Okey. Kalau pornografi yang berkaitan dengan animation pula, iaitu suatu video ataupun animasi yang dibuat. Okey, contohlah korang jangan macam-macam lah. Tak apa Mirul, tak apa. Dia sebagai contoh je, jangan contoh, jangan cari. Contoh bukan saya tengok, saya dengar. Okey, sebab bukan saya dengar daripada orang lain cerita, bukan saya yang tengok. Salah faham ni. Faham. Contohlah, jika seseorang ni, ini animasi kan, kadang-kadang kita ada animasi yang baik, ada animasi yang buruk. Animasi yang pornografi ni yang ada kaitan dengan seksual. Contoh orang tu yang buat kartun ataupun satu animasi yang ada kaitan dengan seksual. Contohlah ada kaitan buat video pasal kena budak ni rogol orang ke. Jadi benda tu dikira sebagai animasi. Jadi sebab kadang-kadang kita tahu animasi memang animasi tu untuk kanak-kanak, tapi kadang-kadang animasi ni ada juga yang orang tua tengok. Dan perkara ni kan sebab selalunya animasi ni untuk tontonan kanak-kanak, tapi bila dah masuk kaitan dengan pornografi, dia jadi macam bahayalah untuk kanak-kanak. Jadi dengan itu animasi yang pornografi ni seperti dia buat video berkaitan dengan budak ni rogol budak ke, gangguan seksual. Sebab benda ni pun dah banyak meluas. Sebab sekarang ni orang sepatutnya menggunakan bakat mereka yang seperti membuat animasi ni untuk buat animasi yang baik. Tapi kadang-kadang ada yang di antara mereka membuat animasi yang lebih kepada yang lebih haram lah, yang tu pornografi. Sebab mereka jangkakan sebab untuk mendapatkan pendapatan mereka yang lebih banyak. Daya tarikan dan daya tarikan. Tapi mereka tak fikir bahawa diorang punya buat video yang macam tu, yang ada kaitan dengan pornografi, boleh mengakibatkan kanak-kanak juga. Sebab animasi kan, kartun, mungkin kanak kata, oi, tu kartun, jom kita tengok. Tapi kandungan dalam dia pornografi. Astaghfirullahalazim. Jadi benda tu tak elok lah. Itu salah satu daripada pornografi animasi. Okey Faris. Okey, saya faham. Okey, daripada situ kita boleh nampak kita kena jaga pandangan seperti yang diulaskan oleh Amirul. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah berfirman di dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Katakanlah kepada orang lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemuliaan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan
dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemuliaan. Okey, dalam konteks ni kita harus menghindari melihat daripada perkara yang merangsang nafsu dan membawa kepada zina seperti pornografi. Okey Adif, ada nak tambah apa-apa lagi pasal isu ni? Driver kita ni mendiam. Kita kena tanya dia. Tak ada ke dalil-dalil yang menjelaskan pasal zina ni? Ada. Okey, ada. So Tak kita tahu boleh driver kita ni ustaz ke ya. So kita boleh tengok dalil dekat, kita boleh rujuk dekat surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7, iaitu dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Sekian itu dalil. So seterusnya kita nak pergi pula pada punca-punca. Oh, punca dia. Punca kita kena tengok start daripada punca dia dulu. Daripada angka umbi dia. Daripada Punca akar dia sebenarnya benda ni berlaku start daripada kita kecil. Sebab apa? Budak kecil ni dia ada perasaan ingin tahu yang tinggi kan. So kalau boleh parent-parent yang kat luar tu sebab tu lah kita kena orang panggil apa? Melentur buluh. Biarlah daripada akarnya. Apa dia? tiba-tiba angin Angin kuat sangat. Melentur buluh daripada apa? Rebung. Rebung. Alamak, saya Apa ustaz? tak Tak apa. apa ustaz. Tersusun sikit tak apa. Kita orang faham ustaz. Ah. Banyak baca dalil lah ustaz. Ya. So kalau boleh parent-parent yang kat luar sana tu kan. Sekejap ada angin juga Angin tak elok lah malam ni guys. Angin tak elok. Dia kalau boleh parent-parent kat luar sana, kalau nak tengok benda cerita-cerita, buka kat Netflix ke, buka kat mana-mana TV kan, elakkanlah tengok dekat apa, dia punya detail cerita tu ada Konteks dia ada konteks sinopsis dia, tengok dulu kalau boleh. Tapisan dia apa dia, kita panggil yang PG-18 pun semua tu yang tu kita Had umur had umur. Okay. So itulah dia, anak-anak ni minda dia cepat terangsang sebenarnya. Weh, Dia minda maksud dia budak-budak neuron apa dia? Dia orang punya neuron time budak tu sentiasa berkembang. So Cepat develop lah. kalau tangkap. kalau apa, tengok benda pelik-pelik time kecil, bukan setakat tak berkembang dia masuk benda lain tak berkembang satu. Dapat dua benda yang buruk pula. So daripada situlah kita untuk kesimpulan daripada punca ni, kita parent-parent wajib lah, bukan harus lah, wajib mantau anak-anak untuk tidak sekali terjebak dalam dunia pornografi. Sekian daripada saya. Hebat sungguh daripada Hadif, iaitu aka Ustaz Hadif. Ustaz Haidif. Okay, masa banyak lagi. Banyak lagi. Okay. Apa lagi isu yang kita nak perbincangkan? Yang okay. Kita start enjin sebab panas. Okay, so apa lagi isu yang kita nak bincangkan pada hari ni? Kita dah berkait dengan isu pornografi dari visual, audio ni. Apa lagi bentuk yang ada yang berkait dengan pornografi ni? Okay, Pak Syami. Okay lah, host kita Adam Sebelum kita masuk jenis-jenis yang lain banyak sangat nanti diorang tak dapat tangkap. Alright. Tadi kita dah sembang jenis punca. Apa kata saya nak tanya ataupun nak buka sikit topik macam mana kita nak atasi dia. Itu Sebab idea yang bagus. Ada ayat orang tua pernah kata mencegah lebih baik daripada mengubati Betul. Okey. Alright. So kita dah tahu punca dia semua So saya rasa lah untuk ibu-ibu bapa yang ada di luar sana seperti yang Ustaz Adif kita tadi ni dah katakan, saya rasa ibu-ibu dan bapa-bapa yang di luar sana patut
betul lah, patut memang mengawal lah anak-anak kita Bagi saya lah, pendapat saya lah Okey, pendapat bawa. saya lah kan, cara nak atasi benda ni kan untuk kanak-kanak di awal usia ni. Ibu bapa tak sepatutnya berikan ataupun dedahkan anak-anak kita ni dengan gadget. betul. Tak, sebab saya sendiri ada pengalaman Oh, awak ada pengalaman? Saya ada pengalaman awak ada kalau pengalaman? korang nak tahu Aish. Saya dari kecil saya hidup selama berapa tahun daripada saya darjah 1 sampai saya Jadi 20 tahun Okay, dah 20 tahun kan. Tapi saya dapat gadget saya waktu saya form 1 13 tahun. Okay, 13 tahun. Saya nampak lah dia punya impak punca dia memang efek kat saya. Awak. Saya tak malu nak cakap macam ni, tapi sebab memang benda ni jadi, saya rasa hampir kat semua remaja sekarang Benda ni reality. Ya, reality ni reality So saya cakap ni semua fakta sebenarnya. Mengikut pengalaman saya lah kan. Kenapa saya cakap ibu bapa tak patut bagi gadget kepada anak-anak awal usia ni? Sebab saya sendiri dah hadap So bila pengalaman saya waktu saya dari darjah 1 sampai lah saya ke darjah 6, hidup saya dapat rasa lah berbeza dengan bila saya dah masuk tingkatan selepas dapat gadget ni. So saya waktu darjah 6 tu, sampai darjah 6 tu hidup saya okey. Saya belajar elok. Semua elok Memang saya boleh dikira macam top student lah dulu kat sekolah. So bila kita dah masuk menengah ni kan, saya dah mula leka, dah mula cuai So bila terdedah dengan digital ni kan, macam yang Ustaz cakap tadi, ada macam YouTube, laman sesawang, ada Netflix, benda bagai. So bila saya menjelajah dunia internet ni kan, saya dapat nampak lah impak dia kat saya. So betul lah apa yang saya katakan, memang kita kena kawal anak-anak kita sekarang. So saya tak nak lebih-lebih Aib saya Aib Aib awak. Okay, Aib kena jaga Aib kena jaga Okay. guys. So selain daripada kita kena mengawal daripada menggunakan gadget yang terlalu banyak, kita juga boleh buat aktiviti yang berfaedah seperti bersukan, Saya setuju. membaca. Tetapi membaca pun ada juga isu kandungan-kandungan pornografi. Betul, seperti yang Sebaiknya kita baca yang kandungan yang boleh memberi impak yang baik kepada diri kita. So yang macam tiada unsur negatif tiada unsur negatif. Selain tu kita boleh juga untuk cari support daripada orang-orang yang ada masalah sama kita untuk nak berubah. Dia ada sikap nak berubah. Dari situ kita boleh bina satu connection yang mendorong kita supaya wish, aku tak boleh buat benda ni. Aku kena cari member, nak kena tolong aku Kita kena cari benda tu. Kalau tak, makin lama kita cari benda tu, kita tinggalkan benda tu, lagi baik lah untuk kita. Kita tinggal benda tu, hidup kita lagi tenang. Tak ada apa orang kata sekarang ni tak adanya unsur macam terlambat untuk berubah Selagi apa orang kata, pintu taubat belum tutup. Pintu taubat belum tutup, kita still boleh taubat guys. Okay, jadi jam dah tunjuk 22.25. Okay, so kita boleh masuk ke dalam kesimpulan Okay, kesimpulannya, pornografi ni tak baik untuk kita. Kita tahu pornografi ni dia lebih kepada zina. Zina mata, zina mulut, zina diri kita, zina telinga. Apa yang kita dengar. Oleh tu Islam telah mengajar kita untuk menjaga pandangan, kesucian diri dengan elak daripada benda-benda ni berlaku. Okey. Kesimpulan untuk awak Amirul, awak ada kesimpulan Apa awak lain? rasa? Awak rasa daripada Pendapat pendapat awak, perbincangan kita ni, apa yang awak dapat? Apa yang awak dapat simpulkan Okay, bagi saya lah, untuk perbincangan kita pada hari ni, kesimpulan bagi saya lah, bagi saya tak panjang lah. Saya pendekkan je lah. Patutnya tanggungjawab ini, pornografi ni adalah tanggungjawab setiap orang, setiap umat Islam.
mereka perlu melaksanakan tanggungjawab ini, iaitu memerangi pornografi. Jangan ikut pornografi, tetap kena lawan. Siapa yang dah ada berkaitan dengan, ada yang dah terlibat tentang pornografi ni, dah kena start hentikan, kena berubah. Nak tak nak kena berubah, walaupun sedikit demi sedikit, janji berubah. Sebab benda ni dah adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korang tak boleh nak teruskan. Korang nak tak nak kena juga berubah. Janji. Yang pertama kena ada niat. Yang second dah kena usaha. Third kena tawakal. Okay, faham. Betul eh? Betul. Kita kena tawakal dalam apa-apa benda yang kita nak lakukan. Dan Sebab ikhtiar. ikhtiar. Jadi kita juga, kalau orang tu dah terlibat tapi setakat niat pun tak ada guna. Saya faham kalau kita dah niat nak berubah tu memang dapat pahala, tapi kalau niat tak buat pun tak ada guna. Sebab korang buat tu adalah benda yang dosa. Kalau kau setakat niat, sampai bila dosa tu tetap berlanjutan kalau korang tak berubah? Jadi nak tak nak, niat dan juga usaha. Usaha tu kena maintain sampailah betul-betul komplit korang dah kena stop daripada kaitan dengan pornografi. Itu saja. Itu saja. Okay. Adif? So untuk saya punya kesimpulan lah, saya nak berpesan lah pada, bukan dekat semua orang, dekat saya punya diri sekali lah. Kalau korang, kalau boleh, kalau dah tak tahan sangat tu, korang amalkan lah. Korang istighfar banyak-banyak. Korang kalau dah terjebak tu, kita minta solat taubat lah. Kita ikhtiar balik. Macam Mirul cakap tadi, kita cari jalan penyelesaian. Dia ada banyak jalan penyelesaian ni. Kita sebenarnya banyak cara dia. Tapi kita sendiri yang kena kena cari lah jalan tu kan. Jalan. Nak kena Atasi benda ni. atasi yang nak kena, kita nak kena peroleh untuk tidak mendekati zina. So Kesimpulannya janganlah tengok Janganlah pornografi. libatkan diri dengan pornografi. jangan dekati, bukan jangan libatkan, jangan dekati zina. Surah Al-Isra ayat 32. Okey. Apa? Surah Al-Isra? Saya sebut ni. Okey, yang berkata jangan dekati zina tu, kita boleh tengok dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Okey, kita nak habiskan kita punya diskusi untuk hari ini. Saya ada sedikit peribahasa lah. Alah, Saya- peribahasa saya ada peribahasa. Weh, janganlah peribahasa. Okey, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Okey, maksud dia sesal selepas melakukan perbuatan buruk tak dapat memberi manfaat. Betul lah situ. saya rasa macam tu lah. Maksud dia menyesal selepas melakukan perbuatan buruk yang tak ada membawa manfaat. Okey, itu saja daripada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada tanya selera.